Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Jadi hari ni kita nak tengok sikit Kia K4 yang terbaru. Yang ni kereta yang akan menggantikan produk segmen C untuk Kia, iaitu kalau kat sini Kia Forte lah. Jadi kereta ni menggunakan reka bentuk yang cukup unik sekali lah. Chief designer untuk Kia, Karim Habib, dah come up with a design yang aku rasa cukup unik. Dan antara isu ataupun antara ciri yang paling penting yang kita nampak dekat design baru ni adalah dia punya surface play ataupun permainan permukaan dia. Kalau kita tengok daripada tepi, aku rasa daripada tepi ni view dia paling menangkap lah. Iaitu kita tengok macam mana dia menggunakan shoulder line yang dikembangkan daripada the base of the greenhouse, of the glass house. Dia kembangkan ke belakang dan ke bahagian depan. Jadi sekarang ni dia punya wheel arch tu bermula tinggi, bermula sangat tinggi, dan nampak ada satu gaya macam kalau kita tengok muscle car, American muscle car from the 70s, dia orang banyak guna teknik ni. Dia kembangkan daripada atas untuk nampak macam wide body, some the Superbird, super upah macam ni, style macam ni. So this is something yang digabungkan dengan ciri-ciri moden untuk menjadikan kereta ni, dia punya surface play daripada tepi tu nampak dramatic and cukup striking. Especially dekat di belakang dia punya bahagian C pillar. Aku tengok C pillar tu, aku sangkut lama juga nak mikir, nak memahamkan interaksi antara permukaan-permukaan dekat situ. Especially di kereta ni dia menggunakan 6 slide punya arrangement. Maksudnya dekat bahagian tepi tu ada 3 tingkap. Lepas pintu belakang tu ada tingkap lagi kan. Dan tingkap tu tengok dia punya bentuk dan aturan dia cukup berlainan daripada apa yang kita pernah nampak sebelum ini. So daripada tepi memang kereta ni nampak panjang, nampak lebih panjang daripada kebanyakan kereta segmen C, walaupun aku rasa tak mungkin dia sampai saiznya segmen D. But first glimpse nampak macam mungkin hampir saiz macam segmen D. Dan bahagian tepi kemas, dia tak ada permukaan-permukaan yang terlalu pelik except for that shoulder line yang nampak, kalau kita tengok daripada atas saya rasa macam it's a Coke bottle design, tapi very exaggerated. So rim dia semua macam biasalah, dan lampu belakang dan depan ni menggunakan gaya vertical ataupun menegak. Kita tengok yang menegak ni di bahagian belakang dengan dia punya permukaan deck lid yang lebar yang turun sampai ke sisi menurun ke bahagian tepi untuk dia punya wheel arch tadi, untuk the shoulder line. So the shoulder line kalau kita tengok daripada belakang nampak ekstrim, dia akan besar, betul-betul besar shoulder line cukup lebar daripada depan dan belakang, tapi dekat tengah-tengah dia tak besar sangat. Dan untuk enhance lagi, kita tengok macam mana dia nak define the edges of the car daripada belakang kan, the real edges, nak tarik to the extreme, dia gunakan lampu yang vertical. Jadi kita tengok kat belakang ni pun kita nampak lampu yang vertical. Dia ada horizontal punya elemen, tapi ada lampu yang vertical kat tepi tu yang menjadikan kereta ni akan nampak cukup lebar daripada belakang. Kemasan lain pada belakang tu saya tak apa nampak dengan jelas kat sini gambar ni, tapi quite clean lah, it's a very clean design. Cuma again daripada angle belakang ni, the C pillar is very unique. Dia nampak macam it's a whole different arrangement kat belakang tu. I'm not sure this is hatchback ke fastback ke macam mana dia punya ekor tu, sama ada naik dengan dia punya glass house ke tidak, lift gate ke macam mana ke. But this looks like a very striking vehicle daripada belakang ni. Even daripada angle rear 3/4 ni nampak super long. So dia dah somehow the lines yang dia gunakan tu membuatkan kereta ni nampak sangat-sangat panjang. So this is something an interesting way of breaking up the surfaces yang kita tak pernah tengok sebelum ni. A real innovation in terms of dia punya design lines and surface treatment. Perhaps not as crazy as Chris Bangle punya film surfacing, tapi or maybe Luke Donkewalk who came up with that one. So this one daripada depan pula, front 3/4, kita nampak lagi sekali macam mana dia punya shoulder line dekat belakang dengan depan tu nampak cukup sasa. Jadi kuda-kuda dah nampak betul-betul tegap kuda-kuda kereta ni. Dan lagi sekali dekat bahagian depan, sebenarnya moncong tu dia menjadi tirus, tapi kenapa kita tengok lampu tu tegak? Jadi bila dia letak lampu, sebenarnya lampu yang menegak tu ialah dia punya lampu utama dia. Dan ini akan daripada depan akan menjadikan kereta ni nampak lebih lebar. Daripada depan macam ni, daripada tepi macam ni, kompromi dia lah, dia nampak macam tak begitu panjang kat situ, macam lampu tu bermula kat sini kan. But actually it has a very long front overhang, tapi dengan menggunakan macam ni nampak macam pendek overhang depan tu. Dan again gives it a sense of dynamism, di mana kereta yang ada short overhang ni kita tend to associate dengan really good handling ataupun really quick turn in, really agile punya vehicle. So this is why daripada depan kat sini kita tengok nampak macam panjang sikit lah. So dari front 3/4 ada sikit compromise kat situ, nampak dia punya moncong tu macam panjang. But daripada depan kereta ni, if you look at it full frontal, dia akan nampak sangat-sangat lebar, sebab that vertical headlamp tu membantu untuk menjadikan ianya kelihatan lebar. So I love the front bonnet punya treatment. It's nice and clean.
And aku rasa kat bahagian tepi tu dia akan ada naik sikit, so kita di bahagian dalam kereta tengah tempat pemandu akan nampak bucu bonet tu lah. So that is I think this is something quite interesting. Dan interior nampak macam lebih more sedap. Dia menggunakan stack punya kind of design sekarang ni. Sekarang semua nak kena ada meter berpanjang besar screen, just a digital screen. So that's what it is. And meter tu flat saja. Cuma dia ada panggil, dia ada macam ada separator, visual separator dia kata. Aku tak jelas apa maksudnya visual separator tu. Saya rasa mungkin yang kat bahagian tengah tu nampak macam ada simbol aircon lah, yang split the functionality, sebelah kiri untuk driver dan sebelah kanan untuk penumpang lah. Selain daripada tu, design tu kemas dan mungkin a little bit too simple for some people. Mungkin tak cukup detailing, mungkin tak cukup elaborate. But I think this is sometimes kind of the spirit of today, di mana some cars have that nice balance between a very technical and a very minimalist punya kind of look. The aircon position semua nampak macam all bersambung, panjang macam tu. That's kind of the trend right now, sebab nak bagi a certain sense of lebar untuk kereta tu. Reka bentuk steering ni pun agak unik juga. It's like a 2-bar punya design. It's not a 3-spoke punya design. And dia letak dia punya Kia badging tu slightly offset to the right. Dan kemasan switch gear tu nampak macam biasalah, kemasan kita tak tahu dia punya kualiti bahan dia, tapi penggunaan warna yang agak menarik, iaitu warna di sini hijau tu, dia kontras dengan the lower part of the car. Material kita tak tahu, tapi the design is nice and quite clean lah. Untuk some is a little bit too simple. So what do you guys think of this new Kia K4? Aku excited dengan kereta ni because design dia cukup unik, and anything that has a unique design, for me I really want to see up close and personal, sebab there's no other way untuk kita nak betul-betul appreciate shape ni nanti kita nampak depan mata kita. I can't wait for this car to come to market in Malaysia. Alright, sampai situ video pendek kita ni. Kalau boleh tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan, dan macam biasa tolong tekan butang subscribe, seramai lagi yang belum subscribe. Pemandu Malaysia yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah. Teruskan tengok kita di sini.